Hai, selamat datang ke siri Perakaunan 101. Hari ini saya nak berkongsikan tentang penyata untung rugi, iaitu laporan yang menjadi favourite kepada business owner. Apa itu penyata untung rugi? Penyata untung rugi atau nama lainnya ialah Statement of Profit or Loss ataupun Income Statement. Penyata untung rugi menunjukkan keuntungan atau kerugian sesebuah syarikat bagi sesuatu tempoh. Bila saya cakap bagi sesuatu tempoh, ia merujuk kepada tempoh yang dipilih untuk kita lihat laporan tu. Sekiranya saya nak tengok berapa banyak keuntungan syarikat dari 1 Januari hingga 31 Disember, maka dia akan tunjuk berapa banyak keuntungan daripada tempoh Januari tersebut sehinggalah ke 31 Disember. Terdapat dua komponen utama di dalam penyata untung rugi, iaitu pendapatan dan yang kedua perbelanjaan. Penyata untung rugi ni pun ada formatnya tersendiri, pendapatan dan juga perbelanjaan. Pendapatan ini akan dipecahkan kepada jualan dan juga pendapatan lain, manakala perbelanjaan ni akan dipecahkan lagi kepada dua bahagian, iaitu kos jualan dan juga perbelanjaan lain. Apa itu jualan? Kenapa ada pula pendapatan lain? Dan apa pula kos jualan? Kenapa ada pula kategori lain, perbelanjaan lain seperti admin expenses, marketing expenses? Jom saya terangkan. Yang pertama, top line of income statement adalah revenue ataupun jualan. Apa itu jualan? Jualan merupakan pendapatan daripada aktiviti jualan produk ataupun servis mengikut aktiviti operasi syarikat tersebut. Saya bagi contoh. Saya suka bagi contoh pasal burger. Alright, semua orang tahu pasal burger dan semua orang tahu McDonald. Okay, McDonald apa aktiviti utama mereka? Mereka menjual makanan, iaitu produk utama mereka burger. Bila McDonald jual burger, setiap jualan tu akan direkod sebagai revenue ataupun jualan. Sekiranya McDonald dia jual barang selain daripada burger ataupun selain daripada aktiviti utama perniagaan mereka, ia tidak direkodkan sebagai jualan. Walaupun dia menjual, ia akan direkodkan sebagai pendapatan lain. Yang kedua, kos jualan. Apa itu kos jualan? Kos jualan ialah perbelanjaan yang terlibat secara langsung untuk menghasilkan produk ataupun servis. Kita ambil contoh sebagai burger tadi. McDonald jual burger. Dalam burger tu kita tengok ada apa? Ada patty burger, ada roti burger, ada sayur, ada telur kadang-kadang, ada cheese. Jadi, bahan-bahan mentah yang dibeli ni adalah bahan-bahan untuk produce that burger. Jadi, perbelanjaan yang digunakan untuk menghasilkan produk ni akan direkodkan sebagai kos jualan. Sekarang biar saya tanya anda, kalau McDonald membuat perbelanjaan marketing, perbelanjaan pemasaran, adakah perbelanjaan ini akan direkod sebagai kos jualan? Cuba jawab. Jawapannya tidak. Sebab kos pemasaran tidak terlibat secara langsung dalam menghasilkan burger tadi. Jadi, kos pemasaran ataupun marketing expenses akan direkodkan dalam kategori perbelanjaan lain. Bila kita dah dapat berapa banyak jualan, dah dapat berapa banyak kos jualan, kita akan dapat berapa banyak untung kasar kita. Macam mana kita dapat untung kasar? Jualan tolak dengan kos jualan, kita dapat berapa banyak untung kasar bagi produk yang dijual oleh McDonald. Kemudian kita ada pendapatan lain. Macam contoh yang saya cakap tadi, sekiranya McDonald jual selain daripada burger, McDonald jual selain daripada aktiviti utama perniagaan mereka, mereka akan merekodkan income ni sebagai pendapatan lain. Contoh, tiba-tiba McDonald nak jual dia punya mesin ataupun dapur dia, dah lama dia nak jual, dia jual kepada syarikat lain dan McDonald nak beli dapur yang baru atau mesin yang baru. Sekiranya mereka mendapat keuntungan daripada hasil jual mesin tadi tu, keuntungan ni akan direkod sebagai pendapatan lain. Sebab apa? Sebab menjual mesin bukan aktiviti utama McDonald. Dan yang terakhir, kita ada perbelanjaan lain. Di sinilah kita akan rekod segala perbelanjaan selain daripada
kos yang directly involved dalam membuat produk ataupun servis. Jadi dekat sinilah kita akan rekod berapa banyak kita nak bayar gaji pekerja kita. Dekat sinilah kita nak bayar berapa banyak bil elektrik, bil Unify, bil air, marketing expenses dan lain-lain. Jadi bila kita dah dapat berapa banyak jualan, berapa banyak kos jualan, berapa banyak pendapatan lain dan berapa banyak perbelanjaan lain, kita campur tolakkan, kita akan dapat berapa banyak untung atau rugi bersih bagi sesebuah syarikat. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.